Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi hari ini kita akan tengok matematik aliran kemahiran tingkatan 5 part 2. Okey, jadi buka buku teks muka surat 53, uji diri 5. Jadi kita hari ini tengok soalan 2. Ruaja di bawah menunjukkan pelan tonggakan depan dan tonggakan sisi gabungan prisma tekak dan semi silinder. Lakar bentuk 3 dimensi objek tersebut. Jadi mungkin pelajar banyak keliru. Cikgu bukan soalan suruh lakar kan? Kalau lakar sahaja, perlukan kita menggunakan ukuran sebenar. Ataupun kita lakar sahaja, tak perlu menggunakan ukuran sebenar. Jadi kalau mengikut penjelasan buku teks kamu, okey, tengok sini ya, dia cakap apa? Lakarkan ketiga-tiga unjuran ortogon yang diberi pada sata yang berkaitan dengan menggunakan ukuran sebenar. Ada nampak kata kunci ini, ukuran sebenar. Maksudnya 5 cm, kamu kena lukis 5 cm, 6 cm, lukis 6 cm. Maksudnya di sini, walaupun dia perkataan kata kunci dia ialah lakarkan, tapi kamu pun kena menggunakan ukuran sebenar. Kalau memerlukan ukuran yang sebenar, jadi bagi cikgu lah, maksudnya kamu kena lukis lah. Bukan lakar, tapi sebaliknya ialah lukis. Okey? Kita tengok balik lagi soalan 2 di sini. Jadi kamu tengok sisi di sebelah kiri, depan di sebelah kanan, dia sama dengan soalan 1 iaitu video yang lepas yang kita bincang. Betul? Dan cikgu soal cakap ada 2 jenis garis biru binaan. Betul? Satu ialah di sebelah kiri, satu ialah di sebelah kanan. Yang 2 jenis ini. Kalau soalan beri unjuran ortogon, okay, sisi di sebelah kiri, depan di sebelah kanan seperti soalan 1 video lepas. Dan kamu kena pakai garis biru binaan yang inilah. Iaitu 90 darjah di sebelah kanan. Kalau soalan beri gambar raja unjuran ortogon, depan di sebelah kiri dan sisi di sebelah kanan, jadi kamu pakai garis biru binaan ini. Jadi soalan 1 dan soalan 2 sama, betul? Sisi di sebelah kiri, depan di sebelah kanan, maksudnya kamu pakai garis biru binaan ini ya, okey? Iaitu 90 darjah di sebelah kanan dan garis condong di sebelah kiri ya. Okey, jadi seperti biasa keluarkan kertas putih, lepas tu lipat menjadi 4 sukuan. Okey, mesti lipat dengan betul-betul sebab kita memerlukan kesan yang kamu lipat itu untuk lukis garis binaan biru okey. Okey, selepas kamu lipat memang ada 4 sukuan. Dan seterusnya kamu lukis garis biru binaan yang itu ikut format ini okey. Jadi maksudnya kamu lukis garis ini. Lepas tu sambung sini, lepas tu garis condong di sini jadi kamu ikut 45 darjah di sini, lukis garis condong di sini. Okey, lukis dulu. Ikut kesan lipat yang tadi kamu itu, okey, lukis Dan lepas tu lukis garis sini juga. Dan ingat ini mesti 90 darjah. Okey, macam mana tahu ini yang nanti kamu lukis 90 darjah? Pertama, kamu ikut garis kesan yang kamu tadi lipat itu. Okey, ataupun kamu pembaris. Kalau kamu kurang pasti Kalau kamu kurang pasti, kamu boleh letak pembaris kamu di sini. Garis kamu ikut ini ikut garis yang tadi kamu lukis di sini. Dan ini adalah 90 darjah, betul? Yang corner di sini adalah 90 darjah dan kamu boleh lukis Lukis panjang sikit. Dan ini memang garanti sudah ada 90 darjah. Okey, lepas tu lukis garis condong di sini. Ingat, boleh pakai jangka lukis ukur 45 darjah di sini. Macam mana ukur 45 darjah di sini? Kamu boleh letak jarum di sini. Buat suatu tanda ringan Ringan sudah cukup sebab nanti kita kena padang Buat tanda yang ringan di sini juga. Lepas tu jarum kamu letak di sini. Ringan tak perlu sangat kuat. Lepas tu jarum letak sini lagi. Okey, ada nampak garis yang bersilang di sini. Jadi pembaris kamu letak di tanda yang bersilang. Lepas tu tanda yang di tengah-tengah sini. Lepas tu kamu sambung tapi kamu bukan sambung sini kamu sambung bawah sini. Okey, kamu boleh lukis panjang sikit lah. Okey, jadi inilah garis condong kamu lah. Okey, lepas tu ini kamu boleh padang sebab kita tidak mau ini. Lepas tu di mana sisi depan pelan letak kalau ikut soalan unjuran ortogon dia, sisi di sebelah kiri, depan ialah di sebelah kanan, betul? Dan pelan ialah di sebelah bawah sini. Jadi ikut arah dia. Jadi maksudnya sisi kamu lukis di sini di sebelah kiri kamu boleh letak di atas sikit. Sisi lukis di sebelah kiri, depan lukis di sebelah kanan, dan pelan lukis di sebelah bawah. Boleh ikut? Jadi mana satu kamu nak mula lukis pun boleh. Maksudnya mana-mana kamu nak mula pun boleh lah. Kalau kamu nak mula dengan sisi pun boleh, kamu nak mula dengan depan pun boleh, dan kamu nak mula dengan pelan pun boleh. Biasanya kita pilih yang senang. Jadi hari ini kita pilih depan dulu. Jadi macam mana lukis? Kamu tengok bawah dia berapa cm. Okey, bawah dia ialah 8 cm. Dan tepi kiri kanan ikut dia kiri kanan. Okey, ini 4 cm, ini 4 cm, 10 cm. Maksudnya kiri kanan dia ialah 10 cm
kamu boleh lukis 10 cm, 10 cm, lepas tu kamu tanda pada 4 cm, dan 4 cm, lepas tu sambung. Okey, atas 8 cm lagi. Jadi kita lukis tongkatkan depan dulu. Seperti biasa, sini kamu letak 1/14. Jadi kamu lukis 8 cm lah. Jadi 8 cm sampai mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya sampai 6. Jadi kamu buat tanda yang ringan sudah cukup pada 6. Sebab kamu sudah lukiskan tadi. Nanti yang garis lebih ini kamu nanti padan lah. Okey. Lepas tu tepi sini berapa cm tadi? Tepi di sini kiri kanan ialah 10 cm betul. Jadi kita boleh lukis lah sekaligus 10 cm. Okey, seperti biasa cikgu letak 2 dan 13. Dan kita nak lukis 10 cm, maksudnya dari 2 kamu kena lukis sampai berapa? 12 betul. Jadi kamu di 12 ini kamu buat satu tanda lah. Buat satu tanda yang ringan. Okey, maksudnya 10 cm sini ya. Dan pada masa yang sama kamu kena ukur 4 betul. 4 cm, 4 cm, lepas tu 2 cm. 1, 2, 3, 4, maksudnya 6 sini kamu buat satu tanda yang ringan. 4 cm. 1, 2, 3, 4. Di 10 sini kamu buat satu tanda yang ringan lah. Yang lain tinggal ialah 2 cm. Okey. Jadi sama juga di sebelah kanan sini pun kena ukur 10 cm. Okey, pada masa yang sama cikgu letak 2 dan 13 di sini. Lepas tu ukur 10 cm sampai berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maksudnya lukis sampai 3 di sini ya. Okey, boleh nampak. Okey, lepas tu cari 4 cm, 4 cm dan 2 cm. Buat satu tanda yang ringan sudah cukup. 1, 2, 3, 4 di 9 sini. Buat satu tanda yang ringan. Lepas 1, 2, 3, 4 di 5 sini. Buat satu tanda yang ringan. Jadi yang lain tinggal ialah 2 cm lah. Okey. Lepas tu kamu boleh sambung betul. Dengan menggunakan garis penuh. Jadi pada masa yang sama kamu boleh ukur sama tadi ada 8 cm atau tidak. Kalau tak ada maksudnya garis kamu ada sengit lah. Jadi seperti biasa sini cikgu letak 2, 13. Ini 10, 5. Jadi kamu ukur sama tadi ada 8 cm atau tidak. Memang ada betul. Sebab dari 2 sampai 10 ialah 8 cm. Jadi kamu boleh terus sambung lah. Dan 4 cm lagi. Yang tadi kamu ada buat tanda ringan. Jadi terus sambung juga. Semak ada 8 cm atau tidak. Jadi di sini cikgu letak 2, 13. Sini 10, 5. Jadi memang ada 8 cm betul. Okey, dari 2 sampai 10. Jadi kamu boleh lukis. Lepas tu yang terakhir 2 cm. Ini yang lebih ya. Yang tadi kita lukis garis binaan biru. Ini yang lebih ya. Jangan keliru. 2 cm di sini ya. Tadi kita ada buat tanda di sini. Jadi sama juga kamu boleh letak 2, 13, 10, 5. Jadi dari 2 sampai 10. Junjung 8 cm. Maksudnya garis kamu tidak sengit ya. Jadi kamu boleh terus sambung. Dan garis yang lebih ini kamu boleh padan supaya tidak kelirukan kamu. Ini bawah ini pun sama. Jadi sudah lengkap untuk unjuran ortogon yang tongkatkan depan sini. Jadi sekarang kita pilih pelang boleh? Sebab pelang pun senang kan. Jadi kita lukis di pelang di bawah tongkatkan depan ingat. Jadi macam mana lukis sama juga atas bawah 8 cm dan sini 10 cm betul? 10 cm sebab 4 campur 6 10 cm. Jadi kamu boleh terus lukis 10 cm. Lepas cari 6 cm dari bawah. Lepas tu kamu buat tanda yang ringan. Lepas tu sambung garis ini. Jadi pelang ingat lukis di sini. Dan tadi ini sudah 8 cm. Jadi tak perlu ukur lagi untuk atas. Dan sekarang kita ialah ukur kiri kanan ialah 10 cm. Jadi kamu di sini ukur 10 cm dulu. Okey, ikut garis contoh ini ya. Okey, dari 13 sampai ke 3. 10 cm sampai 3 sini. Jadi ini ya 10 cm, tak ada lebih ya. Lepas tu kamu jangan terus ukur 10 cm sini sebab takut dia garis dia condong. Jadi yang kamu boleh sambung ialah di sini, okey. Jadi macam mana kamu tahu cikgu garis ini saya lukis tidak condong nih? Jadi kamu boleh ikut tadi garis yang kamu lipat tadi ada nampak. Okey, ada nampak kesan garis yang kamu lipat tadi itu. Di sini kamu boleh letak 14. Lepas tu kamu tengok apakah ukuran di sini. Kalau ini 8 maksudnya ini bukan 7 lah. Jadi boleh pastikan garis kamu tidak condong lah. Jadi di sini kamu lukis 8 cm. Ingat atas bawah ialah 8 cm. Okey, dari 14. Jadi kalau kamu lukis 8 cm maksudnya kamu lukis sampai berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya kamu lukis sampai 6 Jadi kamu boleh terus sambung. Sampai 6. Lepas itu sini kamu boleh sambung 10 cm. Dan pada masa yang sama kamu boleh ukur sama tadi ada 10 cm atau tidak. Kalau tak ada 10 cm maksudnya garis ini kamu ada sengit. Jadi kamu kena buat pembetulan untuk garis ini. Okey, pada masa yang sama kamu boleh tengok cikgu sini letak 12. Sini cikgu letak 2. Ada 10 cm kan. Jadi kamu boleh terus sambung garis ini. Jadi ini 10 cm. Lepas tu ukur 6 cm dari bawah. Jadi nanti buat tanda yang ringan sambung garis ini. Jadi seperti yang biasa cikgu ukur dari 12. Jadi 6 cm ialah di sinilah, okey. 6 buat satu tanda yang ringan. Dan sama juga untuk garis ini ya di sebelah kiri. Okey,
Oke, sama juga cikgu ukur dari 12, lepas tu buat tanda yang ringan di 6 sini ya, sebab 6 cm kan. Lepas tu di mana kamu tanda di sini, di sebelah kiri dan kanan 6 cm, jadi kamu boleh sambung ya. Oke, jadi soal lengkap untuk gambar ajar pelang. Dan akhir kita lukis uncuran ortogon untuk sisi. Jadi soalan ini sebenarnya agak senang sebab kamu tak nampak ada garis putus-putus kan. Kalau tak ada garis putus-putus, biasanya soalan ini agak senang sikit lah, oke. Jadi macam mana lukis sisi, jadi kamu boleh tengok sini. Dia ada silinder yang susah ialah bahagian silinder di sini ya. Sebab cikgu sudah ajar sebelum ini, kalau kamu nak lukis silinder, ingat kamu mesti lukis jari dia. Ini adalah jari dia, oke. Yang itu 2 cm. Ada nampak? Maksudnya ini nanti kamu kena ukur 2 cm lah. Ini pun jari dia, oke, 2 cm. Sebab ini 4 cm kan. Jadi ini 2 lah. Dan ini tinggi berapa? 8 cm. Lepas itu bawah 10 cm. Dan di sebelah kiri sini 4 cm lah. Jadi ini berapa panjang? Tidak tahu. Oke, bukan 4 cm lah. Sebab ini garis contoh lah. Bukan 4 cm lah. Kamu jangan pergi ukur 4 cm lah. Ya, macam mana kamu nak lukis garis contoh ini ialah ini kamu lukis dengan betul-betul dari kiri, bawah, kanan, lepas tu silinder kamu lukis, 4 cm kamu lukis, lepas tu ini kamu boleh terus sambung. Jadi kita bermula dari garis bawah dulu lah, oke. 10, 8, 4 dan sebelah kiri 4. Jadi tadi sini kita sudah lukis 10 cm, jadi kamu tak perlu ukur dia lagi. Hanya di sebelah kiri sini kamu kena ukur 4 cm ke atas. Sama juga cikgu letak sini ya 2 dan 13, jadi cikgu lukis 4 cm ke atas. 1, 2, 3, 4, maksudnya dari 2 kamu lukis sampai 6 ya. Oke, 4 cm di sini. Oke, lepas tu di sebelah kanan sini 8 cm. Maksudnya 8 cm sampai sini yo. Sampai sini ialah 10 ah. Maksudnya tadi kita ukur 4 cm, 4 cm, 2 cm. Betul? Tadi cikgu ukur 4, 4, 2. Ada nampak? Oke, sama. Jadi maksudnya 8 cm ialah dari sini, oke? Bukan sini ya. Jadi dari sini kamu ukur 4 cm ah. Maksudnya 8 cm dari sini ya, ukur 4 cm ah di sini, oke? Selari dengan garis contoh inilah, oke? Jadi kemungkinan pelajar takut garis ini contoh sebab tak ada garis untuk kita nak lucut dia betul atau salah kan. Jadi maksudnya di sini kamu mungkin boleh ukur 8 cm juga, oke? Di sebelah kiri ya. Oke, dari 2 ukur 8 cm maksudnya sampai 10 sini, betul? Tapi jangan lukis kamu buat tanda di sini 10. Dan untuk lucukan kita dari sini sampai sinilah supaya garis kamu tidak contoh. Jadi pembaris kamu letak di 8 cm ini, lepas itu tanda yang tadi kamu buat 8 cm di sini. Cikgu pun samalah letak 13 di sini, oke? Jadi kita lukis 4 cm ke sini. Jadi 1, 2, 3, 4, maksudnya dari 13 kamu lukis sampai 9 ya. Jadi sudah pastinya garis ini yang kamu lukis ini tidak contoh, oke? Lepas itu di sini kamu ukur 2 cm lagi sebab kita nak lukis itu bulatan, betul? Semi bulatan. Jadi kita nak tentukan di mana jari dia ini ya. 13 di sini maksudnya 2 cm ialah di sini. 11 diameter bulatan ialah 4 cm, tapi kita nak ukur jari dia yang itu 2 cm supaya kita boleh lukis semi bulatan dia. Dan ada yang pelajar terus ukur 2 cm untuk lukis semi bulatan ini. Ingat tidak boleh ya. Sebab uncuran ortogon di sisi ini, you tengok dia contoh oke, dia ialah contoh. Jadi kalau kamu guna jangka lukis sini lukis semi bulatan dia nanti gambar aja dia rasa pelik Sebab kalau kamu guna jangka lukis untuk lukis bulatan ataupun semi bulatan mesti betul-betul dari depan barulah dia gambar aja barulah betul boleh faham. Jadi cikgu nanti untuk lukis oke, guna jangka lukis kamu boleh nampaklah gambar aja dia memang rasa pelik sikit Ada nampak gambar aja kalau kamu guna jangka lukis-lukis, tengok dia gambar aja memang pelik kan. Sebab kalau kita nak lukis bulatan ataupun semi bulatan, mesti lukis pada tepat-tepat depan ini baru gambar aja betul-betul dia bulatan cantik Oke, sebab itu kita tidak boleh pakai jangka lukis di sini kan. Jadi macam mana kita nak lukis semi bulatan di sini. Kalau tidak boleh guna jangka lukis, jadi apa yang kita boleh buat ialah tadi kamu sudah ukur 2 cm di sini kan untuk jari dia. Jadi kamu ukur lagi 2 cm ke atas lurus ke atas untuk jari bulatan juga. Oke, macam mana tahu kamu garis ini dia contoh sebab tadi sini tadi sudah cakap tinggi ini berapa 8 cm kan. Jadi sini kamu boleh letak 10. Oke, dan sini ialah 2. Oke, memang junjung 8 cm. Kalau kamu garis ada contoh sikit memang dia tak ada 8 cm oke. Jadi kamu boleh buat ukuran di sini. Oke, tengok ini kalau kamu sini letak 10 maksudnya 8 cm di sini sampai 2 sini maksudnya mesti sentuh pada garis ini. Barulah jawaban junjung dia ialah tinggi 8 cm oke. Lepas itu kamu boleh sambung 2 cm di sini sebagai jari bulatan 10, 2 cm ialah sampai 12. Jadi pas satu tanda. Maksudnya ini ialah jari bulatan dan kamu boleh buat lakaran oke untuk semi bulatan di sini. Oke, semi bulatan oke. Itu saja yang kamu boleh buat untuk lukis semi bulatan.
Sebab itu tinggi ini 2 cm mesti betul ah. Selepas itu ada nampak garis contoh ini, kamu tidak tahu berapa panjang dia kan. Tapi kalau kamu sini ada lukis betul-betul, oke, jadi ini kamu boleh terus sambung lah untuk garis contoh ini. Oke, kamu boleh terus sambung sini ya, dari sini 4 cm tadi, terus sambung ke sini. Oleh sebab kamu tidak tahu panjang dia, jadi kamu tak perlu ukur dia lah. Hanya pastikan pembaris kamu mesti letak betul-betul, jadi sambung saja. Jadi ini adalah untuk sisi ya, oke, sisi. Jadi seterusnya kita lukis bentuk 3D dia. Pertama, kita tahu sisi kiri kanan mesti sama. Jadi maksudnya di sebelah kanan kita pun lukis bentuk yang sama untuk ini ya, sebelah kiri. Jadi 8 cm tak perlu, 10 cm tak perlu lukis lagi. Dan yang kita nak lukis adalah ini ya, 4 cm. 4 cm sini yang kita nak kena lukis di sini. Oke, cikgu di sini ya letak 10 dan 5. Jadi ukur 4 cm, maksudnya sampai 6. Jadi maksudnya kamu sambung garis kamu sampai 6. Oke, lepas itu kamu ukur tinggi dia, betul? Tinggi dia ialah 8 cm, maksud ingat. Jadi 8 cm kamu buat satu tanda, maksudnya dari 10, 8 cm ialah sampai 2 sini ya. Jadi kamu buat tanda di sini 2. Kenapa? Sebab nanti kita nak lukis 4 cm sini kan. Oke, supaya nanti garis kamu lukis 4 cm ini tidak sengit. Sebab itu kita buat tanda sudah cukup untuk 8 cm tinggi sini. Oke, jadi pembaris kamu sama juga letak sini ya. Jadi sini cikgu letak 13. Dan pembaris ini kamu letak tanda 8 cm kamu lukis dan kamu boleh semak sama ada dia 10 cm atau tidak. Sebab sini ialah 10 cm kan kiri kanan oke. Jadi ada 3 sini ada nampak tanda. Jadi ada 10 cm maksudnya garis kamu tidak sengit. Kalau sini kita ada 10 cm maksudnya garis kamu bawah sini tadi kamu ukur 8 cm itu sengit sudah. Jadi kamu mesti buat pembotolan di sinilah. Jadi lukis 4 cm maksudnya sampai mana? 1 2 3 4 maksudnya sampai 9 Jadi lukis sampai 9 oke. Jadi sama juga garis contoh kamu boleh sambung. Oke, lepas itu semi bulatan sama juga kamu ukur 2 cm di sini. Oke, 14 10 jadi 2 cm di sini. Pas itu tanda. Oke, lepas itu ukur tinggi dia 2 cm juga. Dan sama juga kamu buat semakan tinggi 8 cm. Maksudnya sini kalau kamu letak 6, maksudnya sini mesti 14 lah, oke. Supaya dia boleh junjung 8 cm tinggi dia. Oke, jadi terus sambung 2 cm. Jadi dari 6 sampai 4 buat satu tanda so cukup lah. Maksudnya ini jari belakang 2 cm. Ya, sama dengan lukis semi bulatan ini. Jadi kamu lukis semi bulatan di sini juga. Oke, sudah boleh silinder. Jadi kiri kanan sudah ada bentuk yang sama, betul? Ya, seterusnya kita sambung semua garis yang ada. Jadi silinder ini kamu boleh sambung. Oke, sebab sini sama panjang kan kamu boleh nampak. Jadi, ini kamu boleh sambung. Sama juga kamu boleh ukur dia ada 8 cm atau tidak. Oke, memang ada dari 2 sampai 10. Lepas itu tinggi semi bulatan ini yang tadi kamu ukur 2 cm. Ukur 2 cm di sini pun boleh sambung. Sama juga kamu boleh semak dia ada 8 cm atau tidak. Jadi kamu boleh semak, memang ada 8 cm, jadi kamu boleh terus sambung. Oke, separuh silinder, oke. Lepas itu jangan lupa garis ini tepang, kamu pun kena sambung juga. Semak juga ada 8 cm atau tidak, biasanya tak jadi masalah lah, oke. Sini 10, sini ada 2. Oke, ada 8 cm, jadi kamu boleh terus sambung lah. Jadi sekarang, kamu kena padankan garis-garis yang tidak perlu dan ada yang kamu kena tukar menjadi garis putus-putus. Jadi yang biasanya garis di belakang itu kita kena letak garis putus-putus. Oke. Jadi ini kita boleh padang sebab ini tak ada. Lepas padang yang macam inilah, oke, tak ada segi 4 ini ya. Kenapa tadi ada segi 4? Sebab kamu tengok dari sisi kan. Dari sisi maksudnya kamu nampak separuh silinder ini. Saya sudah cakap. Kamu nampak permukaan lengkok silinder dia dari sisi. Maksudnya uncuran ortogon kamu mesti lukis segi 4 belakang sinilah. Saya masih ingat video sebelum ini cikgu sudah bincang. Sebab itu pandangan dari pelan pun sama. Kamu nampak dari atas kan. Kamu nampak permukaan lengkok silinder ini. Kamu pun nampak segi 4 di bawah inilah. Garis ini dia ujuk ialah untuk garis ini ya. Jadi garis bawah ini tak ada. Jadi garis ini kamu kena padam. Selepas kamu padam garis ini. Jadi ini ialah bentuk dia lah. Oke. Kawasan yang kosong putih punya. Tak ada garis. Seterusnya garis ini kamu kena padam juga. Sebab garis ini ujung ialah sepak sini ya. Kamu nampak dari sisi sini. Jadi ujungnya garis penuh ini ya. Sebenarnya belakang ini dia tak ada garis ini. Maksudnya kamu kena padam juga. Oke, selepas kamu padam pun jadi bentuk ini ya. Oke, putih punya tak ada seberangan garis. Dan selepas garis yang tidak mau kamu sudah buang, sudah padam. Jadi sekarang kita nak fokus kepada garis yang mana satu kena tukar menjadi garis putus-putus. Maksudnya biasanya dia di belakang ataupun ditutupi oleh permukaan di depan. Jadi di sini kamu mesti pakai sedikit imagination oke. Jadi pertama, garis biru ini yang tadi kamu lukis ini semua mesti tukar jadi garis putus-putus sebab dia di belakang, betul? Ditutup oleh permukaan yang di depan ini.
Jadi maksudnya sebenarnya kamu tak nampak dari depan sini lah, oke? Dan seterusnya, oke, sejari purata inilah bukan tukar jadi garis putus-putus. Sebab dia sebenarnya ditutupi oleh permukaan lengkok silinder, betul? Sama juga ini tukar jadi garis putus-putus juga, bahagian ini sahaja. Lepas tu, garis ini ya pun kena tukar jadi garis putus-putus. Jadi yang lain saya rasa tak jadi masalah. Oke, ini tak perlu tukar. Ini sebab kamu tengok dari arah sini kamu memang boleh nampak garis dia lah. Oke, jadi ini tak perlu tukar. Masuk garis penuh. Jadi maksudnya mana satu garis kamu kena tukar jadi garis putus-putus lah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 bahagian ini ya. 6. Oke, garis ini. Oke, maksudnya ada 6 garis lah. Jadi ini ya jawapan akhir selepas kita tukar jadi garis putus-putus. Ingat 6 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 terutamanya ini ya 6, oke. Ini mesti garis putus-putus untuk ini sahaja. Ini kamu boleh nampak dari depan sini ya, oke. Jadi maksudnya ini garis saja yang tukar jadi garis putus-putus. Jadi selepas ini kita letak pucuk-pucuk dia. Dan saya sudah cakap, oke, kalau kamu nak letak pucuk-pucuk, kamu boleh rujuk mana-mana satu unjuran ortogon ya. Tapi biasanya kita rujuk kepada yang senang, betul? Sebab setiap unjuran ortogon dia sudah merangkumi semua pucuk-pucuk dia. Maksudnya kalau kamu rujuk mana-mana satu unjuran ortogon pun boleh. Tapi biasanya kita pilih yang senang lah. Jadi ini paling senang, betul gambar aja dia. Jadi kita pilih pelang ah. Ya sama juga kiri, kanan, atas, bawah semua ikut ah. Sebab kita sudah pilih garis biru binaan ini. Jadi maksudnya kiri, kanan, atas, bawah semua ikutlah. Tak perlu songsangkan dia. Jadi kita tengok sebelah kiri atas. Kamu nampak H dulu, lepas tu B, betul? G, lepas tu C. Jadi titikkan ini dulu. Oke, sini ya. Oke, H. Pas sini ialah B, betul? Dan sini ialah G. Dan sini ialah C ya, oke? Lepas tu di sebelah kiri ya, di bawah H ini ialah I. Di sebelah kanan di bawah G ialah F. Jadi maksudnya ini I di sebelah kiri, F di sebelah kanan. Maksudnya lucu mana satu? Ada yang belajar ingat ini oh, bukan oh? Sebab soalan sini sudah cakap G ke F ialah berapa cm? 4 cm Okey, ada nampak 4 cm. Maksudnya dari G pergi ke F 4 cm. Maksudnya ini ya, bukan ini. Okey, ada yang belajar salah faham dia letak F di sini ya, salah. Maksudnya G lepas tu sini lah F Sama juga di sini H lepas tu I di sini. Boleh? Okey, seterusnya di sebelah kiri bawah J dulu lepas tu A. Di sebelah kanan bawah E dulu lepas tu T. Okey. Maksudnya di sini adalah J, sini adalah A. Oke, di sini ialah I, lepas tu ini ialah T. Dan jangan lupa kita kena letak ukuran juga. Ini tinggi tadi ialah 8 cm, betul? Jadi kita boleh lukis 8 cm. Diameter silinder ialah 4 cm, jadi kamu sini boleh tulis 4 cm lah, oke? Ini kalau kamu nak letak 2 cm pun boleh, tapi saya rasa tak jadi masalah lah, sebab orang tahu kalau diameter ialah 4 cm, maksudnya jari dia pun 2 cm lah. Biasanya mereka tahu lah, oke? Oke, lepas itu bawah ini berapa? 10 cm kan? Jadi kamu sini boleh tulis 10 cm. Lepas itu ini berapa? 4 cm, betul? Oke, 4 cm. Dan sini ialah 8 cm, betul? Jadi kamu boleh tulis 8 cm. Dan pada ini ya, kamu dia tahu berapa cm, jadi kamu tak perlu letak. Kalau kamu letak maksudnya salah. Oke, lepas itu langkah yang terakhir kita letak arah tongkatkan, betul? Dan atas ini ialah pelang. Oke, ini tak perlu fikir banyak. Ini memang pelang. Oke, dari arah sini ya, ialah sisi, betul? Kamu boleh tulis tongkatkan sisi. Oke, lepas itu dari arah sini ialah tongkatkan depan. Jadi sudah lengkapnya, oke, gambar ajar 3D ini. Jadi kalau ada garis yang salah ataupun ada yang pucuk-pucuk panjang yang cikgu tulis salah, ukur salah, jadi kamu boleh komen di bawah video cikgu. Jadi sampai sini saja untuk video ini. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko. Bukan lonceng di tepi, like dan share video Cikgu Ko. Jadi kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Oke? Bye-bye.